Umum mengetahui ketegangan konflik antara Palestin dan Israel kembali bergolak pada beberapa hari lepas. Ini berlaku kerana tindakan yang diambil oleh Israel kerana menutup lintasan sepadan yang menghubungkan wilayah Gaza selama 2 minggu dan akhirnya mencapai kemuncak apabila Hamas mengisytiharkan perang secara berskala besar terhadap Israel. Sebenarnya konflik Palestin-Israel ini telah terjadi lebih dari 100 tahun. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang tidak mengetahui bagaimana ia bermula. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita layan intro dulu. Roll it. Bangsa Yahudi adalah kaum yang digelar Bani Israel. Walaupun mula asal, mereka percaya mereka berasal daripada Nabi Ibrahim AS. Namun Nabi Ibrahim bukanlah berbangsa Yahudi. Keturunan Nabi Ibrahim AS bersama isterinya, Siti Sarah, melahirkan Nabi Ishaq AS. Dan Nabi Yaqub AS adalah anak kepada Nabi Ishaq AS. Nabi Yaqub AS ini digelar Israel kerana kegemarannya berjalan malam dalam mengenal Allah. Isra bermaksud berjalan malam dan El bermaksud Tuhan. Maka baginda digelar hamba Allah yang berjalan malam atau Israel. Daripada keturunan Nabi Yaqub ini, lahirlah 12 orang putera yang membentuk 12 puak Yahudi. Salah seorang anak Nabi Yaqub ialah Nabi Yusuf AS. Nabi yang sangat tampan dan melalui keperitan hidup akibat perbuatan abang-abangnya. Walau bagaimanapun, baginda Nabi Yusuf AS berjaya menjadi menteri yang paling berpengaruh di Mesir. Setelah itu, baginda mengajak ayahanda dan abang-abangnya berhijrah ke Mesir untuk menduduki negeri itu. Setelah bertahun-tahun lamanya, tibalah kepada zaman Fir'aun yang kejam terhadap orang Yahudi kerana orang Yahudi yang selalu menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, manakala bangsa Mesir adalah keturunan Ham bin Noh yang dicemuh mereka. Pada zaman Fir'aun yang sangat kejam itu, Allah SWT mengutuskan Nabi Musa AS kepada kaumnya dan juga kepada Fir'aun serta seluruh rakyat Mesir. Setelah Fir'aun tidak menerima ajakan Nabi Musa AS untuk kembali ke jalan Allah, Fir'aun mengancam untuk membunuh semua Yahudi. Berlakulah peristiwa menyeberangi Laut Merah yang dinamakan sebagai peristiwa Passover ke tanah yang dijanjikan, iaitu salah satu kawasan di negara Kanaan. Orang Yahudi kembali tersesat semasa Nabi Musa AS menerima kitab Taurat di Gunung Tur Sina. Orang Yahudi turut takut berperang dengan bangsa Filistin, menyebabkan mereka terbuang dan disesatkan di padang gurun Tih selama 40 tahun. Penerimaan kitab Taurat ini menjadikan Nabi Musa AS dipandang sebagai pembawa ajaran agama Yahudi dan dibantu oleh Nabi Harun AS. Nabi Musa AS wafat sebelum mereka sampai ke tanah yang dijanjikan. Setelah wafatnya Nabi Musa AS, Joshua dan para hakim memimpin bangsa Yahudi untuk menguasai tempat-tempat penting di tanah Kanaan dan menuju ke Baitul Maqdis. Peperangan antara Tolut dan Jalut dari bangsa Filistin tercetus sehinggalah Tolut berjaya memenangi peperangan tersebut lalu menjadi raja pertama bangsa Yahudi. Setelah itu, Nabi Daud AS menggantikan Tolut dan menjadi raja kedua. Di zaman baginda, Baitul Maqdis berjaya ditakluk dan Nabi Daud AS membeli tanah daripada kaum Jebusait di Gunung Moria dan ke lembah di selatannya sebagai negara Israel terawal. Setelah kewafatan Nabi Daud AS, anaknya Nabi Sulaiman AS pula menaiki tahta. Baginda mendirikan haikal agung yang pertama yang dipanggil Solomon Temple. Kerajaan Israel mengalami zaman keemasan di bawah pemerintahan baginda Nabi Sulaiman AS dan wilayahnya bertambah besar. Setelah kewafatan Nabi Sulaiman AS, 10 puak Yahudi memberontak terhadap Rehoboam, anak Nabi Sulaiman AS, dan memilih Jeroboam sebagai raja Yahudi yang keempat. Rehoboam disokong oleh 2 puak iaitu puak Judah dan Bunyamin menubuhkan kerajaan baru yang dinamakan Judah. Kedua-dua kerajaan ini saling berperang dan pengganti Rehoboam, Abijah, berjaya mengalahkan Israel dalam pertempuran. Kekalahan ini melemahkan Israel dan akhirnya mereka ditakluk oleh Assyria pada tahun 722 sebelum Masihi. Kerajaan Judah bertahan sehingga tahun 587 sebelum Masihi, sebelum mereka ditakluk oleh kerajaan Neo Babylon. Keadaan ini menyebabkan Yahudi terpencar ke seluruh kawasan kerajaan sekitarnya
dan dibawa ke Babylon untuk dijadikan hamba. Setelah kerajaan Parsi berjaya mengalahkan Empire Neo-Babylon, orang-orang Yahudi dibenarkan memerintah kembali kerajaan Judah, tetapi di bawah pengaruh Parsi. Zerubbabel, gubernur Parsi di Judah, membangunkan semula Haikal Sulaiman dan dinamakan sebagai Haikal kedua pada tahun 538 sebelum Masihi. Setelah itu, orang Yahudi memerintah negara Judah ini di bawah hegemoni kuasa lain yang menaungi mereka, bermula dengan kerajaan Parsi ini dengan julukan nama Yehud Medinata. Pada tahun 333 sebelum Masihi, Raja Alexander the Great dari Makedonia berjaya mengalahkan Raja Darius III dari Parsi. Wilayah Judah ini juga termasuk dalam hegemoni orang-orang Yunani, dan kebudayaan Yunani atau Helenisasi terserap ke dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Seluruh kawasan Levant termasuklah Palestin dinamakan sebagai Silin Syria. Semasa pemerintahan Antiochus IV yang memerintah pada tahun 175 sebelum Masihi sehingga 164 sebelum Masihi, dia bertindak kejam terhadap orang-orang Yahudi. Tindakan ini mencetuskan pemberontakan Makabin yang berjaya menguasai Haikal Suci dan membersihkan Jerusalem dari dikotori oleh amalan pagan Yunani. Dinasti Makabin melahirkan dinasti Hasmonean yang merajai kerajaan Judah, namun mereka masih di bawah hegemoni Yunani. Tidak lama kemudian, kerajaan Rom pula menguasai seluruh laut Mediterranean dan orang Yahudi bernaung di bawah pemerintahan dinasti separa Yahudi, iaitu dinasti Herod. Pada tahun 4 sebelum Masihi, wilayah kerajaan Judah dibahagi-bahagikan kepada raja keturunan Herod dan gubernur-gubernur Rom sebelum berlakunya pemberontakan terbesar Yahudi pada tahun 66 sehingga 73 Masihi yang menyaksikan orang Yahudi mengalami kekalahan terhadap Rom, dan kota Jerusalem dimusnahkan keseluruhannya oleh Titus yang Agung, termasuklah Haikal kedua. Setelah Haikal kedua dimusnahkan, orang Yahudi masih ramai yang mendiami kota Jerusalem, tetapi di bawah pemerintahan Rom secara langsung. Mereka didiskriminasikan dan dijadikan warga negara kelas kedua oleh orang-orang Rom. Pada tahun 115 Masihi, tercetusnya perang pemberontakan kedua di seluruh kawasan pertempatan Yahudi dan diasporanya seperti di Mesir dan Cyprus. Pemberontakan ini tercetus setelah orang Yahudi merasakan dapat peluang untuk memerdekakan diri mereka daripada kuasa Rom kerana pihak Rom terlibat dengan peperangan di Armenia dalam Perang Rom-Parthia. Namun begitu, orang Yahudi dikalahkan oleh tentera Rom di bawah pimpinan Lucius Quietus setelah 2 tahun memberontak. Pada tahun 131 Masihi, Kaisar Hadrian membina kota baru di atas runtukan Haikal kedua dan dinamakan kota Aelia Capitolina. Hadrian berjanji akan membangunkan semula Haikal kepada orang Yahudi. Namun begitu, Hadrian ternyata menipu dengan mendirikan kuil sembahan orang Rom terhadap Dewa Jupiter, dan tindakannya menimbulkan pemberontakan kali ketiga. Pemberontakan ini dinamakan Pemberontakan Bar Kokhba. Ini bermula pada tahun 132 Masihi sehingga 136 Masihi dan diketuai oleh Simon Bar Kokhba. Dalam peperangan ini, Yahudi mengalami kekalahan terburuk dalam sejarah mereka dengan kematian di pihak Yahudi melebihi 500,000 orang, dan mereka diharamkan menjejakkan kaki ke kota Jerusalem. Pusat orang Yahudi kemudiannya berpindah ke Galilee. Kaisar Hadrian mendirikan 2 buah patung berhala di puncak bukit kuil Temple Mount, satu imej Jupiter dan satu imej dirinya. Kitab-kitab agama Yahudi dibakar dan rabi-rabi Yahudi dihukum bunuh, dan ajaran kitab Taurat diharamkan di Jerusalem. Setelah itu, orang Yahudi terpencar ke seluruh pelosok dunia dan didiskriminasikan walaupun di mana mereka berada. Selepas beberapa ratus tahun, orang-orang Yahudi memberontak lagi, dan mereka selalunya akan membantu pihak lawan untuk mengalahkan pihak Rom Timur atau Byzantine, seperti bersekongkol dengan pihak Parsi untuk menjatuhkan Byzantine atau berpakat dengan orang Samarita untuk memberontak. Yahudi masih diharamkan daripada menjejakkan kaki ke Baitul Maqdis, kecuali pada perayaan Tisha BAV. Orang-orang Yahudi hanya dapat kembali ke Baitul Maqdis selepas Saidina Umar Al-Khattab menakluk Palestin daripada pihak Byzantine. Untuk membebaskan tanah suci umat Islam ini, Saidina Umar Al-Khattab telah mengumpul askar seramai 20,000 orang yang dibarisi oleh panglima-panglima perang Islam yang terkenal seperti Abu Ubaidah, Khalid Al-Walid, Yazid bin Abu Sufyan dan Syarjil bin Hasanah.
Tetapi sebelum itu, terdapat peperangan antara Khalifah Omar dan Rom di sebuah tempat berdekatan dengan Sungai Yarmouk. Dengan jumlah tentera sebanyak 40,000 orang, orang Islam berjaya mengalahkan tentera Rom yang ketika itu dipimpin oleh Maharaja Heraklius. Peperangan ini sebagai titik permulaan jatuhnya wilayah Syria ke tangan umat Islam dan seterusnya menyenangkan kerja penawanan Baitul Maqdis dan tanah Kanaan. Perang Yarmouk ini menyaksikan kehebatan Khalid Al-Walid bermain strategi dan taktikal sehingga berjaya menundukkan tentera Rom. Selepas penawanan Baitul Maqdis berada di bawah penguasaan orang Islam sehinggalah Perang Salib pertama berlaku. Keamanan yang dikecapi menemui penamatnya pada tahun 27 November 1095 di Dewan Clermont. Lebih dari 100,000 orang Eropah bergerak ke Palestin untuk memerdekakan tanah suci dari orang Islam dan mencari kekayaan yang terbesar di timur. Paus Urbanius II ialah dalang di sebalik Perang Salib I berlaku. Baitul Maqdis jatuh selepas 5 minggu dikepung oleh tentera salib. Sejarah menyaksikan pembunuhan beramai-ramai orang Islam dan Yahudi di tangan tentera salib. Pemerintahan tentera salib di atas Baitul Maqdis dan tanah Kanaan tidak lama apabila Allah mengutuskan hamba-Nya yang hebat, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Salahuddin Al-Ayyubi telah mengalahkan tentera salib di pertempuran Hittin. Apa yang mahu kita belajar daripada pertempuran Hittin ini ialah Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan dahulu umat Islam di sekelilingnya sebelum memimpin 30,000 orang askar. Selepas itu, Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Khwarizmian dan Mongol sebelum menjadi sebahagian Empayar Mamluk dan kemudiannya di bawah Empayar Turki Uthmaniyah pada tahun 1517. Cadangan penubuhan negara khas untuk orang-orang Yahudi telah dibuat oleh seorang wartawan Hungary, Theodor Herzl, yang merupakan pengasas gerakan Zionis yang kemudiannya dibukukan di dalam Die Judenstaat pada tahun 1896. Kewujudan pertubuhan Yahudi antarabangsa WZO melalui persidangannya yang pertama di Basel, Switzerland pada 27 hingga 29 Ogos 1897 di bawah pimpinannya telah membuka era aktiviti politik Zionis mengorak langkah kepada pembentukan negara Yahudi di Palestin. British yang merupakan sekutu kuat gerakan Zionis telah sentiasa menyerbahi mereka dengan mengisytiharkan deklarasi Balfour pada 2 November 1917 apabila kerajaan British telah memberi jaminan untuk mewujudkan sebuah negara khusus untuk bangsa Yahudi di Palestin. Ini merupakan usaha yang paling jahat dalam sejarah peradaban dunia kerana dengan jelas ianya mencabuli perjanjian antarabangsa. Holocaust adalah satu peristiwa yang dirancang secara sistematik oleh Nazi Jerman yang diketuai oleh Hitler dengan kerjasama pemimpin Zionis di Eropah pada ketika itu. Pembunuhan Yahudi di Eropah secara beramai-ramai itu adalah bertujuan untuk mempercepatkan perpindahan Yahudi Eropah bagi mempercepatkan penubuhan negara yang dikhususkan untuk bangsa Yahudi, iaitu di Palestin. Pemimpin Zionis mempunyai terlalu banyak peluang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi Eropah jika mereka mahu berbuat demikian. Namun, jenayah terancang ini dilakukan demi cita-cita besar mereka untuk membina negara Israel dan kemudiannya Israel Raya. Sejak tahun 1933, berlakulah penghijrahan beramai-ramai yang sistematik yang melibatkan ratusan ribu Yahudi Eropah ke Palestin. Sedikit demi sedikit, tanah milik penduduk Palestin dirampas sama ada dengan cara kekerasan maupun dengan cara penipuan oleh pendatang Yahudi. Isu Palestin semakin panas dan mula dibawa ke peringkat antarabangsa di atas tuntutan British yang meminta supaya PBB memasukkan isu tersebut ke dalam agendanya. Laporan Badan Penyelidik Antarabangsa Palestin milik PBB telah mengakui tentang ketidakadilan pengambilan tanah serta cadangan pembahagian bumi Palestin kepada dua buah negara yang berasingan, iaitu Palestin dan Yahudi. Namun rentetan duka Palestin semakin berpanjangan apabila sidang pleno PBB yang dipengaruhi Yahudi telah mengeluarkan ketetapan 181 yang malang pada 29 November 1947 dengan membahagikan 2/3 tanah negara Palestin kepada pendatang Yahudi, manakala bakinya yang hanya 1/3 keluasan tanah pula diberikan kepada penduduk asal Palestin yang sah. Rakyat Palestin adalah antara bangsa yang paling malang di dunia kerana dilupakan oleh PBB, negara-negara Arab dan juga umat Islam sendiri. Ketika Yahudi Zionis Erat bekerjasama dengan British dan PBB demi mencapai cita-cita mereka,
Liga Negara Arab pula gagal membantu perjuangan rakyat Palestin bagi mempertahankan hak-hak asasi mereka dalam mempertahankan kedaulatan negara Palestin yang telah mereka diami sejak 4,500 tahun lamanya. Penglibatan tentera dari Liga Negara Arab yang digembar-gemburkan itu hanyalah merupakan tragedi apabila mereka telah ditewaskan dengan mudah oleh angkatan tentera pengganas Yahudi yang juga telah meresap ke dalam pimpinan tentera Liga Negara Arab. Dengan kekalahan yang mengaibkan tentera Arab di dalam peperangan ini dan diikuti dengan penaklukan 78% bumi Palestin, Yahudi Zionis telah mengumumkan negara haram Israel pada petang 14 Mei 1948. British mengundurkan tentera dan pemerintahannya ke atas Palestin apabila negara Israel yang merdeka diisytiharkan secara rasminya pada 15 Mei 1948. Kesan langsung daripada peristiwa ini ialah kekejaman pasukan tentera pengganas Yahudi Zionis yang telah bertindak mengusir lebih daripada 60% daripada rakyat Palestin, lebih kurang 800,000 orang daripada sejumlah 1.39 juta rakyat, daripada jumlah 580 perkampungan rakyat Palestin yang wujud sebelum Perang 1948. Rejim Zionis telah menghancurkan 478 buah kampung serta terlibat dalam lebih 34 jenayah pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin. Peperangan 1948 telah memusnahkan kehidupan rakyat Palestin yang telah hidup di bumi bertuah ini sejak ribuan tahun lamanya. Sesungguhnya amat tidak adil apabila Yahudi menjadikan Holocaust atau peristiwa pembunuhan bangsa mereka di Eropah oleh Nazi Jerman sebagai alasan untuk mereka membina rejim mereka di atas lautan, penderitaan dan keperitan rakyat Palestin. Mereka sengaja melupakan bahawa bangsa Yahudi bukanlah penduduk asal bumi Palestin, sehinggakan pemerintah tentera mereka yang kemudiannya dilantik sebagai Menteri Pertahanan, Moshe Dayan, mengakui sendiri bahawa setiap penempatan Yahudi dibina dari keruntuhan perkampungan rakyat Palestin. Ini adalah jenayah terancang melalui perencanaan dan pengiktirafan sebelumnya. Jenayah ini disahkan lagi apabila PBB yang telah mengeluarkan lebih daripada 110 resolusi mereka sehingga tahun 2000 supaya mengembalikan hak 4.4 juta pelarian Palestin supaya dibenarkan pulang ke kampung halaman mereka. Namun, tidak ada satu pun daripada resolusi-resolusi ini yang dilaksanakan oleh rejim Yahudi Zionis. Peristiwa yang berlaku pada tahun 1948 yang melanda Palestin juga menimbulkan kenangan pahit dan perasaan terhina yang mendalam di kalangan rakyat Palestin, orang-orang Arab dan umat Islam secara keseluruhannya sehinggalah hari ini. Sehingga kini, rejim Zionis terus melakukan penindasan terhadap rakyat Palestin seperti meruntuhkan rumah-rumah mereka, membakar kebun-kebun mereka dan memperluaskan kawasan penempatan pendatang haram Yahudi. Sehingga kini, Yahudi telah pun merampas dan menguasai lebih 95% dari keseluruhan bumi Palestin. Sekatan ekonomi yang dirancang secara rapi oleh Zionis menyebabkan orang-orang Palestin tersepit dan terpaksa bergantung kepada sumber pekerjaan yang dimiliki oleh Yahudi. Akibatnya, ramai di kalangan rakyat Palestin yang menganggur dan dibelenggu kemiskinan serta kebuluran. Rejim Zionis tanpa malu dan segan telah membina tembok pemisah gergasi yang terpanjang di dunia, iaitu sepanjang 720 km di tebing barat yang menyekat penghidupan rakyat Palestin di sana serta menjadikan tebing barat sebagai penjara yang terbesar di dunia. Sejarah dunia juga telah membuktikan bahawa setiap kuasa besar yang memerintah mana-mana tamadun tidak akan terus berjaya mengekalkan kekuasaan secara buat selama-lamanya. Tarikh luput Zionis sebagai pemegang tampuk kekuasaan secara zalim di Palestin dan Timur Tengah sudah semakin hampir. Dan sebenarnya banyak lagi petanda yang menunjukkan bahawa Islam akan kembali gemilang dan Zionis bahkan berhadapan dengan episod gelap yang akan menguburkan kesombongan mereka selama ini. Marilah kita bersama-sama bersolidariti dan mendoakan perjuangan bagi saudara-saudara kita di Palestin dan berharap suatu hari nanti bumi Palestin akan dibebaskan dan dapat menyingkirkan rejim Zionis dari negara haram mereka. Janji Allah itu pasti.